Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'na bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atih. Dan alhamdulillah kita sampai kepada perawi yang ke-9 dan yang terakhir yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis fadilat menghimpunkan 40 hadis bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat terakhir yang dimaksudkan ialah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi dari segi umurnya, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dilahirkan 10 tahun, maksudnya dia berasal daripada Madinah, daripada golongan Al-Ansar, daripada kabilah Al-Khazraj. Dia dilahirkan sebelum penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Maknanya semasa Nabi berumur 44 tahun dia dilahirkan, dan semasa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berumur 10 tahun. Dan semasa Nabi meninggal dunia umurnya ialah 20 tahun, dan dia hidup sehinggalah tahun 74 hijrah, meninggal dunia pada ketika umurnya 84 tahun. Jadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dia ialah antara sahabat yang sempat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama lebih kurang 10 tahun. Cuma pada ketika itu dia masih muda, kan? Maksudnya dia berumur 10 tahun, kemudian dia mempelajari agama Islam daripada sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Ali. Jadi nama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ialah Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan. Maksud nama dia sendiri ialah Sa'ad. Adapun Abu Sa'id itu ialah nama panggilan yang bermaksud bapa kepada Sa'id. Maksudnya dia ada 5 orang anak dan salah seorang daripada anaknya bernama Sa'id. Jadi dia dipanggil sebagai Abu Sa'id. Dia ialah antara pemimpin ataupun golongan bangsawan dari kalangan Al-Ansar. Dan lafaz Al-Khudri, kan, sebagaimana dinyatakan, dia lafaz tersebut diambil daripada salah seorang gelaran moyangnya, iaitu Al-Abjar yang dipanggil sebagai Khudrah. Jadi daripada gelaran salah seorang daripada moyangnya, maka dia tadi dipanggil Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun dari segi sifat zahir Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, maka dinyatakan bahawa dia ialah salah seorang yang mempunyai badan yang besar, kan, maksudnya mempunyai tulang rangka yang amat besar, jauh antara dua bahunya. Jadi dari segi pakaiannya, Sayyidina Abu Sa'id apabila dia memakai kain yang di sebelah bawahnya, dia akan meninggikan kain tersebut sehingga separuh daripada betisnya. Dan dia adalah antara sahabat yang menipiskan misainya, maksudnya sehinggalah kepada seolah-olah dia tadi mencukur misainya. Dan dinyatakan juga bahawa dia tidak warnakan menginaikan janggutnya semasa janggut dia telah menjadi putih, bahkan dia membiarkan janggutnya kekal putih.
Jadi dari segi keislamannya kita maklum bahawa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri memeluk Islam semasa dia tadi belum balik lagi. Dan dia ialah antara orang yang berbaiat dengan Nabi SAW sebelum dia tadi balik. Dan dari segi persahabatannya dengan Rasulullah SAW, kita maklum bahawa dia tadi antara sahabat yang muda bersama-sama Nabi SAW. Dan Sayyidina Abu Sa'id meriwayatkan satu ketika dia menziarahi Rasulullah SAW semasa baginda sedang sakit. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas Nabi Muhammad SAW. Lalu dia merasakan panas demam Rasulullah SAW di atas kain yang dia letak tangan tadi. Maka Sayyidina Abu Sa'id berkata, alangkah kuatnya panas demammu wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, kami begitulah. Maksudnya diberatkan ke atas kami ujian dan digandakan kepada kami ganjaran. Jadi Sayyidina Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling berat sekali ujiannya? Maka Nabi SAW menjawab, Al-Anbiya, Nabi-Nabi dan Rasul. Kemudian Sayyidina Abu Sa'id berkata, Thumma man, kemudian siapa? Kemudian Nabi menjawab, As-Salihun, orang-orang soleh selepas itu. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya salah seorang daripada orang-orang soleh tersebut diuji dengan kefakiran sehingga kan mereka tidak menjumpai melainkan satu helai pakaian saja untuk mereka menutup dirinya. Dan sebahagian daripada mereka diuji dengan binatang-binatang yang melata di badannya seperti kutu ataupun apa saja binatang sehingga binatang tersebut menyebabkan kematiannya. Dan mereka, maksudnya orang-orang soleh yang mewarisi Nabi-Nabi Muhammad SAW, kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata. Mereka amat gembira apabila ditimpa ujian daripada Allah, melebihi kegembiraan kamu apabila kamu tadi menerima kurniaan daripada manusia. Dari itu ialah pengajaran semasa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberitahu sesiapa yang ingin mengikut jalan Nabi-Nabi dan Rasul, iaitu orang-orang soleh, maka mereka hendaklah bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan tujuan tersebut Nabi beritahu akan digandakan ganjaran sekiranya mereka tadi bersabar. Jadi disebabkan Nabi menceritakan perkara tersebut kepada sahabat-sahabat mereka, jadi kita lihat keadaan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri sendiri semasa dia bersahabat dengan Nabi SAW, dia merupakan salah seorang yang amat fakir. Jadi Sayyidina Abu Sa'id dia menceritakan tentang dirinya, bahawa bapaku meninggal dunia semasa perang Uhud. Jadi bapaku pergi tanpa meninggalkan harta di sisi kami. Maka kami ditimpa dengan hajat yang amat sangat. Maksudnya kesusahan, keperluan kepada harta. Jadi satu riwayat mengatakan ibu kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan satu riwayat lain mengatakan isterinya. Isterinya berkata kepada Abu Sa'id, wahai suamiku, kamu pergilah kepada Nabi SAW. Kamu mintalah sesuatu bantuan daripada Nabi SAW. Jadi Abu Sa'id pun pergi kepada Nabi SAW dan memberi salam kepada Rasulullah. Lalu dia duduk dan tiba-tiba dia melihat Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah memandang kepadaku. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya siapa yang dia memohon kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakannya. Siapa yang memelihara dirinya daripada meminta-minta, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Jadi apabila Nabi berkata sedemikian, Sayyidina Abu Sa'id berkata, Nabi sememangnya tidak maksudkan melainkan daku dah tu. Jadi Sayyidina Abu Sa'id pun pergi, balik semula. Kemudian isteri ini berkata lagi, apakah yang telah kamu lakukan? Berjaya tak kamu mohon bantuan daripada Rasulullah? Maka aku beritahu kepada mereka perkhabaran tersebut. Jadi Sayyidina Abu Sa'id berkata, kami pun bersabar, tunggu kan. Tinggal sampai kepada satu keadaan yang kesusahan kami berlipat kali ganda daripada keadaan sebelum
Jadi istriku berkata, kamu pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohonlah daripada Rasulullah sesuatu bantuan kepada kita. Maka aku pun datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersama-sama dengan sahabatnya. Aku memberi salam, kemudian aku duduk. Kemudian Rasulullah memandang kepadaku. Kemudian Rasulullah berkata dengan perkataan yang sama seperti mana yang Rasulullah kata pada majlis sebelumnya. Dan akhir sekali Nabi berkata, siapa yang meminta-minta daripada manusia lain, padahal dia tadi mempunyai nilai satu uqiyah fahuwa mulhifun, maka dia tadi ialah orang yang tidak layak, maksudnya orang yang meminta tanpa hak. Jadi Abu Sa'id berkata, aku mempunyai seekor unta, yang untaku lebih bernilai daripada kadar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka aku berkata, sebenarnya aku mempunyai harta, maka aku balik dan aku tidak meminta daripada Rasulullah SAW. Dari itu keadaan kan sahabat-sahabat baginda, mereka sebagaimana kita dah bincangkan, mereka sebenarnya datang, sememangnya datang kepada Rasulullah SAW semata-mata untuk mempelajari ilmu, untuk mengambil agama, mewarisi ini daripada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud Nabi berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri di dalam majlis yang am. Dan Nabi berkata juga, tidak membuka seseorang pintu meminta-minta, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan kepadanya pintu kefakiran. Kemudian Sayyidina Abu Sa'id berkata, disebabkan aku menahan diriku daripada meminta di zaman Rasulullah SAW, maka di akhir hayatnya Sayyidina Abu Sa'id berkata, Allah Ta'ala bukakan kepadaku dunia, sehingga kan aku menjadi antara ahli Madinah yang paling banyak sekali harta dari kalangan kami. Jadi itulah sebenarnya ujian, kan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji sahabat-sahabatnya untuk membuang kecintaan dunia terlebih dahulu daripada hati mereka. Sekiranya mereka boleh membuang kecintaan dunia, maka pada ketika itu sekiranya dunia datang, maka dunia tersebut tidak memudaratkan mereka. Dan daripada sudut yang lain, kita bincang tentang bagaimanakah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri mempelajari ataupun majlis-majlis mereka tadi mempelajari ilmu agama. Jadi Abu Sa'id berkata, Al-Khudri radhiyallahu anhu, satu ketika kami tengah duduk di dalam bulatan, tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Lalu Rasulullah melihat kami. Maksudnya Abu Sa'id berkata, kami ialah golongan-golongan fakir miskin, kan, orang-orang Islam yang lemah. Jadi aku menyangkakan Rasulullah tidak mengenal pun salah seorang daripada kami. Jadi bahkan dia kata salah seorang daripada kami berselindung di belakang salah seorang yang lain kerana pakaian yang tidak sempurna menutup dirinya kerana segan dipandang oleh Rasulullah SAW. Jadi apabila Rasulullah datang kepada majlis kami, Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, buat bulatan, kan? Buat bulatan tak ada masalah. Maksudnya walaupun Rasulullah datang, kekallah kamu di dalam bulatan halaqah kamu untuk pengajian. Kemudian Rasulullah berkata, apakah yang kamu bincangkan? Jadi salah seorang daripada kami berkata, ni salah seorang daripada kami mengajarkan kepada kami Al-Quran. Maka Nabi SAW berkata, kembalilah kepada apa yang sedang kamu lakukan. Maksudnya Nabi kata, teruslah pengajian kamu dan memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian Rasulullah berkata, kepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dari kalangan umatku mereka yang aku diperintahkan untuk bersabar bersama-sama mereka. Maksudnya dalam ayat Quran Surah Al-Kahfi dinyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum sehingga akhir. Maksud Allah Taala memerintahkan agar Nabi bersama-sama dengan satu kumpulan manusia, kan, sahabat-sahabat yang fakir miskin, duduk bersama mereka di pagi dan petang, membimbing mereka dan berzikir bersama-sama mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, terimalah berita gembira, wahai orang-orang fakir dari kalangan orang-orang beriman, dengan kegembiraan dan keselamatan pada hari kiamat sebelum daripada orang-orang kaya dengan tempoh masa 500 tahun. Maksudnya mereka telah pun masuk di dalam syurga, mengambil nikmat ahli syurga, padahal orang kaya masih lagi sedang dihisap. Jadi itu berita gembira, kan, daripada Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang tidak dibukakan dunia kepada mereka. Itu daripada sudut kefakiran ataupun cara bagaimanakah Sayyidina Abu Sa'id mempelajari. Dan daripada sudut amalan, kita mulakan dengan amalan yang paling asas sekali, iaitu istighfar.
Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, tiada seseorang yang meletakkan dahinya di lantai dalam keadaan sujud lalu berkata, ya Rabbi firli, ya Rabbi firli, ya Rabbi firli illa rafa'a ra'sahu wa qad ghufira lahu. Jadi Sayyidina Abu Sa'id berkata, tiada mana-mana manusia yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, wahai Allah, ampunkan daku. Wahai Rabbi penjagaku, ampunkan daku. Wahai penciptaku, ampunkan daku. Membaca tersebut sebanyak 3 kali, melainkan apabila dia mengangkat kepala yang daripada sujud, nescaya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan segala dosanya. Jadi itu amalan kan sahabat kan, sebagaimana kita dah maklum, mereka tadi beristighfar setiap hari kan 100 kali sebagaimana amalan Nabi kan, dan itu paling minimum kan, ada sahabat yang beristighfar 11,000 kali, 12,000 kali. Dan ini dia ajar kan, Sayyidina Abu Sa'id sini dia mengajar kepada kita salah satu amalan ataupun salah satu tempat untuk kita memohon ampun ialah semasa kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu kisah kan, semasa berlakunya peperangan, dipanggil peperangan Al-Harrah kan, satu ketika Abu Sa'id yang terlibat dalam peperangan tersebut masuk berlindung di dalam gua. Tiba-tiba salah seorang daripada pihak yang berperang dengan kumpulan ahli Madinah yang dianggotai oleh Abu Sa'id tadi datang kan, masuk ke dalam gua tersebut. Jadi apabila orang tadi datang kan kepada Abu Sa'id, maka orang tadi bertanya, siapakah kamu? Maka dia berkata, aku ialah Abu Sa'id, sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang masuk tadi terkejut kan, maksudnya dia terkejut kerana dia berjumpa dengan sahabat Nabi yang agung, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu orang tadi berkata, fastaghfirli, mohonlah ampun bagiku. Ghafarallahu laka, nescaya Allah telah mengampunkan kamu. Jadi itu ialah perbuatan sahabat radhiyallahu anhum, di samping kan mereka tadi memohon ampun bagi diri mereka sendiri kan, sehingga mereka tadi dekat kepada Allah kan, sehingga mereka tadi mustajab doanya. Maka manusia di zaman sahabat mereka memahami, apabila kita berjumpa dengan kekasih Allah kan, apabila kita berjumpa dengan orang yang dekat dengan Allah, maka yang paling penting kita minta ialah istaghfirli, mohonlah ampun bagiku. Itulah yang paling penting sekali yang nak kita tadi mohon apabila kita berjumpa dengan orang-orang soleh kan, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 2 bentuk istighfar. Pertama ni Sayyidina Abu Sa'id memohon istighfar bagi diri ni sendiri, dan di akhir hayatnya kan orang yang datang memohon istighfar daripadanya untuk diri mereka. Dan daripada sudut ibadat yang kedua ialah zikrullah kan, maksudnya zikir yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Sa'id berkata, hendaklah kamu tadi bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kulli syai', kerana takwa itu ialah asas kepada segala perkara. Maksudnya wa 'alaika bil jihad, dan hendaklah kamu tadi bermujahadah. Maksudnya duduk kan, berperang melawan nafsu kan, melawan syaitan kan, melawan musuh yang zahir, musuh Islam. Kerana berjihad tadi ialah perhambaan ibadat di dalam agama Islam. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, wa 'alaika bi dzikrillahi wa tilawatil Quran. Jadi daripada nas Abu Sa'id Al-Khudri ini, dia benar-benar membezakan antara zikrullah wa tilawatil Quran. Sebab tu dia berkata, hendaklah kamu tu berzikir secara khusus, amalan zikir yang diwarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tilawatil Quran, dan hendaklah kamu tadi membaca Al-Quran. Jadi itu kefahaman sahabat kan, bagaimana mereka memahami zikir tadi ialah amalan yang diamalkan oleh hati, roh manusia, dan bagaimana mereka tadi memahami bahawa tilawatul Quran ialah bacaan pada lidah. Maka dia tadi memberi pesanan kan kepada kita agar berusaha menghidupkan hati kita dengan berzikir, dan dalam masa yang sama kita hidupkan lidah kita dengan membaca Al-Quran. Kemudian dia kata, fa innahu ruhuka fi ahli sama wa dzikruka fi ahli al-ard. Sesungguhnya berzikir dan membaca Al-Quran tadi, itulah ruh kamu di sisi ahli langit, dan itulah sebutanmu di sisi ahli bumi. Dan ini satu pesanan yang paling penting daripada Sayyidina Abu Sa'id, dan inilah pesanan guru-guru syekh-syekh pada hari ini. Wa 'alaika bis-samti, hendaklah kamu tadi diam, illa fi haqqin, melainkan pada perkara yang hak saja. Fa innaka taghlibus syaitan, kerana sekiranya kamu melatih diri kamu dengan diam, nescaya kamu dapat mengalahkan syaitan. Jadi inilah adab yang
hendak kita fikirkan apabila kita mula nak beribadat, kita mula nak mendekatkan diri kepada Allah, maka adab yang pertama sekali ialah alaika bis-samti, hendaklah kamu tadi diam. Dan Sayyidina Abu Sa'id juga radhiyallahu anhu, dia berkata, dia meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sekiranya seseorang mengejutkan ahli keluarganya, maksudnya membangkitkan ahli keluarganya pada waktu malam, lalu sembahyang 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat saja yang diusahakan pada waktu malam, kutiba minaz zakirin wa zakirat, maka mereka tadi ditulis dari kalangan orang-orang yang berzikir, dari kalangan lelaki dan perempuan. Dan dalam riwayat lain dinyatakan kutiba minaz zakirin Allah katsiran wa zakirat, maka dia akan digolongkan dari kalangan orang lelaki yang banyak berzikir dan dari kalangan orang perempuan yang berzikir. Jadi kita faham maksudnya zikir di peringkat awal kan ialah kita memulakan zikir dengan lidah untuk dimasukkan ke dalam hati, kemudian moga-moga zikir tadi dapat hidup di dalam solat seseorang tadi. Maka pada ketika itu solat tadi benar-benar menjadi zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada sudut ibadat solat, kan, beberapa ungkapan daripada Sayyidina Abu Sa'id tentang ibadat solat, dia berkata, "Idza shalla ahadukum salatan fil masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Maksudnya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sekiranya salah seorang daripada kamu solat di masjid, maka hendaklah dia juga menjadikan sebahagian daripada solatnya di rumah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan yang amat banyak di dalam rumahnya disebabkan oleh sembahyangnya. Jadi itu pesanan kan daripada Sayyidina Abu Sa'id, kita banyakkan kita solat fardu tadi kita amalkan, kita buatnya di masjid secara berjemaah. Tetapi sekiranya kita ingin menunaikan solat sunat, maka kita buatlah solat tersebut di rumah. Dan daripada sudut keilmuan dan pengetahuan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, maksudnya daripada Hanzalah ibn Abi Sufyan, daripada guru-gurunya berkata, tiada seorang pun daripada sahabat-sahabat yang muda dari karangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih tinggi ilmunya daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Maksudnya sahabat-sahabat yang Rasulullah meninggal dunia pada ketika mereka masih muda, maksudnya di awal 20-an, tiada yang lebih berilmu, tinggi ilmunya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan daripada Hanzalah bin Abi Sufyan juga berkata, adalah Abu Sa'id Al-Khudri min afqahi ahdathis sahabati. Sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri, dia dari kalangan sahabat-sahabat muda yang paling tinggi ilmu fiqhnya, maksudnya memahami agama Islam tersebut. Dan Khatib Al-Baghdadi berkata, dia adalah daripada sahabat-sahabat yang agung dan daripada sahabat-sahabat yang mempunyai ingatan yang amat banyak. Dan Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamallahu al-aqla ala thalathati ajza. Ini kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dia memahami ungkapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesempurnaan diri manusia. Jadi Sayyidina Abu Sa'id berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala membahagikan akal kepada 3 bahagian. Siapa yang mempunyai ketiga-tiga bahagian tersebut, maka itulah orang yang sempurna akalnya. Siapa yang tiada ketiga-tiga bahagian tersebut, maka fala aqla lahu, tiada berakal orang tersebut. Jadi kita cuba lihat, maksudnya ketiga-tiga perkara yang dinyatakan oleh Sayyidina Abu Sa'id ni, adakah perkara tersebut sempurna pada diri kita. Jadi 3 perkara tersebut, pertama ialah al-ma'rifatu billahi azza wa jalla, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah at-ta'atu lillahi azza wa jalla, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah as-sabru lillahi azza wa jalla, bersabar kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham daripada situ bahawa sahabat-sahabat sememangnya mereka telah maklum kan bahawa asas kepada kesempurnaan insan, asas kepada kesempurnaan manusia, kesempurnaan akal ialah al-ma'rifatu billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam pada hari ini kan, di samping kita berusaha kan, mempelajari
kan, ilmu keduniaan, di samping kita bekerja untuk mendapatkan rezeki dan nafkah, kan, di samping kita beribadat, kan, membaca Al-Quran, kita pergi menunaikan haji, berpuasa sebagainya, adalah kita menjadikan kesemua tujuan ibadat dan semua aktiviti kita tadi ialah al-ma'rifatu billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kan, sebagaimana dia sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang perkara tersebut. Jadi kepentingan ma'rifat ataupun yang dinyatakan oleh ulama awwaluddin ma'rifatullah, kan, awal-awal agama ialah mengenal Allah, itu bukanlah rekaan. Itu bukanlah perkataan ulama semata-mata. Itu bukanlah perkataan ulama-ulama di akhir zaman, ataupun itu bukanlah semata-mata perkataan ahli tasawuf. Bahkan itu ialah kefahaman sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada segi periwayatan, Sayyidina Abu Sa'id antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan dinyatakan bahawa diriwayatkan daripada beliau sebanyak 1170 hadis. Dan daripada hadis tersebut, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan 43 hadis, dan beberapa imam-imamnya lain. Dan daripada segi zuhudnya, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata kepada kita, ahibbul masakin, hendaklah kamu tadi mencintai orang-orang miskin. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Allah Subhanahu wa taala, hidupkanlah daku dalam keadaan miskin, dan matikanlah daku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah daku dalam kumpulan orang-orang yang miskin. Dan satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dijemput ke satu majlis perkahwinan. Jadi dia melihat pelbagai jenis makanan dihidangkan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Ama ta'lamun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taghadda lam yata'ashsha wa idza ta'ashsha lam yataghadda." Dia kata, tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apabila dia melihat makanan yang banyak tadi, dia seolah-olah berkata, kenapa kamu terlampau bermewah ni dalam makanan? Kenapa terlampau banyak sangat makanan yang dihidangkan? Kamu nak makan berapa kali makanan yang banyak sangat ni? Jadi dia kata, tidakkah kamu mengetahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Nabi dah makan pada waktu siang, maka Nabi tidak akan makan lagi pada waktu malam. Dan sekiranya Nabi dah makan pada waktu malam, dia tidak makan pada waktu siang. Maknanya makanan berat, daging ataupun seumpama gandum, roti, nasi dan seumpamanya, makanan berat ni hanya dimakan sekali sahaja, sekali sehari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada sudut tawaduknya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id daripada salah seorang tabi'in, mereka berkata kepada Sayyidina Abu Sa'id, tahniah kan kepada kamu wahai Sayyidina Abu Sa'id, kerana kamu dikurniakan untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa suhbati, dan kamu dikurniakan untuk bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tabi'in memuji Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri kerana sememangnya dia melihat Nabi Muhammad dan sememangnya dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abu Sa'id, dia tidak memuji dirinya, bahkan dia berkata, innaka la tadri ma ahdatsna ba'dahu, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah perkara yang telah kami lakukan setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia berkata, sememangnya kami berjumpa dengan Nabi dan sememangnya kami bersahabat dengan Nabi, tapi kamu tak tahu apa yang kami dah buat selepas Nabi wafat. Kan berapa banyak kesilapan yang kami dah buat, kan berapa banyak dosa yang kami dah buat, berapa banyak pertelingkahan yang telah berlaku, kan apa peperangan yang dah terjadi. Jadi begitulah sahabat mereka memandang diri mereka, dan mereka tak pernah memuji diri mereka, walaupun mereka ialah sahabat, kan ahli syurga dijamin oleh Rasulullah SAW. Dan daripada sudut jihad berperang, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, jadi dinyatakan bahawa satu ketika semasa perang Uhud, kan masa perang Uhud tadi dia berumur 13 tahun, maka bapanya membawa Abu Sa'id Al-Khudri tadi, masa dia berumur 13 tahun, bawa kepada Rasulullah, tunjukkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ni anakku, badannya besar, kan tolonglah terimanya untuk menghadiri perang tersebut. Tetapi pada ketika itu Nabi melihat kepada diriku, Nabi pandang daripada atas ke bawah, Nabi kata, kamu masih belum balik. Kemudian Nabi kata, kami tak menerima kamu untuk menyertai perang Uhud tersebut.
Tu daripada, kemudian jadi daripada perang Uhud tu dia tak dapat menghadiri kerana masih belum balik, tetapi dinyatakan bahawa selepas itu dia menghadiri peperangan-peperangan seperti peperangan Khandaq kan, Bani Mustalik dan kesemua peperangan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari segi pengajarannya, maksudnya lepas ni kita tutup lah, maksudnya bagaimanakah Sayyidina Abu Sa'id dia mengajarkan agama yang diambil daripada Rasulullah SAW. Jadi dinyatakan bahawa satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri ditanya oleh anak-anak muridnya, bolehkah kami menulis hadis-hadis yang kami mendengar daripada kamu, wahai Sayyidina Abu Sa'id? Jadi dia berkata, adakah kamu ingin menjadikan hadis-hadisku ni sebagai Al-Quran? Maka dia melarang. Dia kata, ihfazu minna kama hafizna. Maka dia berkata, nak kamu menghafal daripada kami hadis-hadis tersebut sebagaimana kami menghafalnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia tak membenarkan anak-anak muridnya dari kalangan tabi'in menulis hadis-hadis tersebut, kerana dia khawatir akan bercampur dengan Al-Quranul Karim. Dan daripada Abi Harun Al-Abdi, dia berkata, kana Abu Sa'id, adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mengajarkan kepada kami Al-Quran 5 ayatin bil ghadat wa 5 bil ashi. Wa yukhbiru anna Jibril alaihi salam nazal bil Quran 5 ayatin 5 ayatin. Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri dia mengajarkan kepada kami 5 ayat Al-Quran pada waktu pagi dan 5 ayat Al-Quran pada waktu malam. Dan Sayyidina Abu Sa'id mengatakan bahawa Jibril alaihi salatu wasalam turun membawa Al-Quran 5 ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu panduan kepada kita lah bagaimana sahabat mempelajari Al-Quran tersebut. Kerana di zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kita kena maklum teks, satu-satu teks yang ada bersama-sama mereka, dan teks yang teragung tersebut ialah Al-Quranul Karim. Cuma kita kena maklum mereka ialah manusia yang paling cerah hatinya, kan, paling bersih hatinya dengan sebab nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan mereka juga ialah ahli di dalam bahasa Arab. Jadi dengan sebab mereka memandang Nabi Muhammad SAW semayang, kan, memandang Nabi Muhammad puasa, memandang Nabi Muhammad SAW mengerjakan haji dan umrah, berjihad bersama-sama Nabi. Jadi mereka memahami bagaimanakah cara untuk memahami teks Al-Quran tersebut. Kerana mereka melihat teks Al-Quran tadi dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita pada hari ini yang jauh, kan, kita yang dah tidak dapat melihat Nabi Muhammad SAW, maka dengan sebab itulah Nabi berkata Allah Ta'ala membangkitkan ulama pewaris-pewarisnya menyusun isi kandungan Al-Quran. Kan, maksudnya ada beberapa isi yang dihimpunkan dipanggil sebagai ilmu akidah. Ada beberapa isi kandungan Al-Quran dihimpunkan dipanggil sebagai fiqh, dan ada isi kandungan yang dihimpunkan sebagai ilmu tasawuf. Jadi itulah asas yang dihukumkan sebagai fardu ain. Jadi kita yang lemah pada hari ini, yang tidak boleh menghafal, tidak memahami bahasa Arab, kan, maksudnya hati kita yang amat gelap, sukar untuk memahami, jadi diringkaskan isi kandungan Al-Quran tersebut kepada 3 ilmu asas fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi dapat kita faham bahawa amat jauh kefahaman kedudukan kita dibandingkan dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kan, mereka mempelajari teks asas tu sendiri kerana gurunya ialah Rasulullah SAW, dan mereka memahami dan boleh mengamalkannya terus. Kan, kita hari ini sekiranya kita terus membaca Al-Quran tanpa mempelajari kitab fiqh di dalam mazhab Syafi'i, ataupun tidak mempelajari buku akidah daripada mazhab Asy'ariyah, ataupun tidak mempelajari mana-mana buku-buku tasawuf, maka mungkin kita tak boleh semayang sampai hari ini. Kan, kita pun tak tahu apakah rukun semayang, kan, apakah sunat-sunat di dalam semayang, apakah perkara yang membatalkan semayang. Jadi itulah perbezaan kita dengan sahabat radhiyallahu anhum. Kan, mereka ialah manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengambil ilmu daripada Rasulullah SAW. Jadi adalah kita tadi mengetahui dan mengagungkan mereka, dan jangan sekali-kali kita tadi merendahkan atau menyangka diri kita lebih hebat daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita berhenti dulu di situ. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.